Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini Agenda Awani. Selamat Tahun Baru 2024. Pada jam ini kita akan buat diskusi andalan 2024 ataupun jangkaan 2024. Untuk kali ini, pada jam ini memberi fokus kepada sektor pendidikan. Dan tidak asing kepada kita, Asra Awani, seorang tokoh yang begitu disegani, Asra Awani. Selamat kembali. Ibrahim Sadi. Jangan, sebab saya kat side sini. Biasanya dekat situ kan. Biasa kita yang buka show. Dan Ibrahim Sadi, CEO Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju, tentu sekali dikenali sebagai seorang forever reporter, a journalist, always been a journalist. Dia tak boleh leave that job. They cannot leave the job. But hari ini kita nak the other aspect of you untuk memberikan kita bacaan dalam sektor pendidikan, apa yang kita boleh jangkakan untuk tahun 2024. Okey, first soalan pertama. Untuk pengajian tinggi lah khususnya kerana Yayasan Peneraju memberi fokus kepada yayasan untuk memberi bantuan kepada golongan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan akses kepada pendidikan tinggi dan juga pendidikan profesional. Dalam hal yang demikian, pendidikan tinggi, pendidikan profesional, apa jangkaan tahun 2024? Jangkaan dia agak menggusarkan hati dan jiwa raga. Oh ya? Kenapa? Sebab seseorang individu memasuki pendidikan institusi tinggi adalah untuk mendapatkan wage premium ataupun satu kadar gaji atau upah yang lebih tinggi berbanding dengan mereka yang tidak dilatih di institusi pendidikan tinggi. Namun kalau kita tengok data daripada DOSM, pada 2016 gaji penengah ataupun median salary untuk fresh grad adalah RM2,066. Namun pada 2022 angka ini telah turun kepada RM1,600 ataupun dan pada tahun lepas 2023 sebab kita dah sembang pasal 2024 lah kan. Pada tahun 2023 angka ini meningkat sedikit kepada 1,700. Whatever it is, angka ini rendah daripada 2019. So there is no such thing as a wage premium kalau masuk universiti. Keadaan ini lebih keruh apabila mereka yang mendapat kelulusan daripada universiti tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang mereka belajar. Contohnya kalau mereka mengaji dulu dalam ijazah sarjana muda perakauntan, tak ramai yang ada peluang pekerjaan perakaunan untuk memastikan mereka telah dilatih 4 tahun di universiti dan ditempatkan dalam jawatan yang setimpal. Dan disebabkan itu mereka harus mengambil pekerjaan yang lebih rendah dari segi apa yang mereka dilatihkan. Jadi ini adalah satu penyebab utama kenapa ada underemployment yang sangat tinggi. Tambahan kemudiannya ada 300,000 mereka yang lepasan SPM yang tidak ataupun enggan mahu melanjutkan pembelajaran di institusi pengajian tinggi. So dari segi pola pendidikan dan bina pengajian pada tahun 2024, kita dapat saksikan bahawa keadaan ini sangat keruh untuk mereka yang melibatkan diri dalam institusi pengajian tinggi ataupun universiti. Kalau kita tengok yang sebaliknya, dari kategori separuh mahir ataupun kategori mahir, iaitu dari kategori skill dan TVET, data ini terbalik. Di mana permintaan untuk pekerjaan berkemahiran tinggi dan berkemahiran separa tinggi seperti chargeman, boilerman, welder, wireman dan sebagainya, gaji mereka meningkat tahun demi tahun. Angka daripada DOSM menunjukkan bahawa gaji penengah bagi seorang berkemahiran tinggi dalam CNC machining contohnya boleh mendapatkan gaji pada 2016 1,500, angkanya meningkat kepada 2,100 pada tahun 2022. So there is a wage premium pula kalau kita belajar TVET. Jadi this is the trend sekarang di mana kita tengok university degree holders mungkin tidak begitu berkemampuan untuk mendapatkan gaji dan upah yang tinggi untuk tahun 2024, tapi TVET terbalik. Maksudnya kalau pergi ke universiti belajar engineering, keluar dengan engineering scroll ataupun dengan ijazah engineering, mungkin tidak selaris keluar dengan technician punya sijil technician. Ya, benar. Itu dia punya kesimpulan dia. That's very good. Okay, now untuk adakah dalam pasaran pendidikan tinggi dan juga pasaran latihan kita up to speed dengan trend ini? Yes and no. No, sebab kalau kita tengok latihan yang diberikan di universiti mungkin kurang berkerelevanan dan bertempatan masa. This is because bidang-bidang kita tengok, bidang-bidang yang kekal abadi sepanjang zaman. Contohnya bidang perubatan,
bidang perundangan, bidang to some degree ekonomi. Ada prinsipal yang harus dipelajari di mana isu ini tidak akan berubah dalam jangka masa terdekat dan jangka masa pantas. Namun bidang-bidang seperti ICT, seperti communications, seperti multimedia dan marketing, bidang-bidang ini dia berubah secara pantas di mana andai kata ada seorang siswazah masuk dan siswa ini akan mengaji selama 4 tahun, sejurus lepas meninggalkan universiti, apa yang mereka belajar itu dah obsolete. That's one area, itu universiti. Dari segi berkemahiran mahir, ongoing and continuous training harus diberikan. Seperti contoh, chargeman dia ada beberapa level, chargeman level 1, level 2, level 3. Kalau selesai level 1, kalau mungkin kita dah kerja 6 bulan, setahun, nak tambah lagi peningkatan skill kepada level 2, ada peluang dan ruang untuk menambahkan skill sepanjang pekerjaan itu berlangsung. Namun demikian, kita kena tengok tentang permintaan dari pasaran, macam mana AK sebut tadi. Permintaan dari pasaran tu bukan semua yang memerlukan, contohnya 5,000 chargeman, 2,000 welder, 10,000 CNC machinist. Kadang-kadang industri dia memerlukan tenaga mahir yang berkemahiran tinggi pada waktu yang tertentu sahaja. Now, what happens after that? So mungkin today dia memerlukan 5,000 boilerman, tapi do we have 5,000 boilers in the country? And kalau kita dah latih 5,000 boilerman pada tahun ni dan mereka ditempatkan tempat yang sewajarnya, bila kita terus training new boilerman, adakah boilerman baru ni akan mendapatkan penempatan yang sesuai? Jawapannya tidak. In fact, this is what's happening right now. Mereka yang dilatih di dalam TVET mungkin tidak dapat mencari penempatan yang sesuai sejurus lepas menyelesaikan ataupun melengkapkan pelajaran mereka. Jadi kita kena sangat-sangat sensitif untuk memahami apa yang diperlukan pasaran pada hari ini dari semua peringkat, sama ada dari peringkat berkemahiran mahir, separa mahir ataupun universiti. Itu pentingnya semua players dalam industri ini untuk bijak membaca apa trend masa depan. Ya. So, dalam pembacaan apa pola pendidikan dan pekerjaan pada masa 2022, trend masa depan, kita kena tengok apa yang dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Seperti contoh, dalam 2-3 hari nanti kita akan tengok padu akan diluncurkan oleh Perdana Menteri kita pada 2 Januari. Dan sebelum itu, Menteri Ekonomi... Esok? Yes. Dan Menteri Ekonomi Yang Berhormat Rafizi Ramli telah pun bentangkan kertas putih di Dewan Rakyat dan juga di Dewan Negara tentang dasar gaji progresif. Dan ada lagi beberapa dasar-dasar yang telah pun diluncurkan oleh kerajaan pada tahun lepas. Dan ini semua akan memberikan satu gambaran yang sangat jelas tentang apa yang boleh dijangkakan ataupun andaian dan andalan yang boleh dibuat dalam jangka masa 12 bulan yang mendatang ini. Antara trend yang kita nampak dekat Yayasan Peneraju adalah ini. Data scientist, data analyst, cyber security, big demand. Tak kisah sama ada degree dalam data management ataupun degree dalam software engineering, software management dan sebagainya, mahupun sebagai coder, technician dan IT skills training, that is a big area of growth yang kita jangkakan akan berlaku. Tapi ada juga beberapa pekerjaan-pekerjaan yang walau macam mana pun kita tetap kena ada. Seperti contoh, perubatan. We need doctors, not just medical officers tapi specialist juga. We need accountants, we need CFA, Chartered Financial Analyst, we need CIM, marketing, CIA, auditors dan sebagainya. No matter what, evergreen. No matter what, you need this job. Dan kalau kita tengok data daripada MIA, Malaysian Institute of Accountants, kita memerlukan 60,000 chartered accountants. Angka tu 1/3, mungkin separuh daripada apa yang kita inginkan. Sebab there is a ratio of one accountant to how many population, one doctor to how many population, one lawyer to how many population. All these ratios kita belum lagi dapat meet. So saya jangkakan Yayasan Peneraju tentu sekali memberi fokus kepada bidang-bidang yang disebutkan tadi, contohnya bidang cyber security, software engineering, itu
new trend atau trend terbaru, dan juga trend ataupun bidang-bidang evergreen, CFA, perubatan dan sebagainya. Okey, dalam aspek contohnya tahun 2023 kita nampak the emergence of AI, peningkatan teknologi AI dengan Facebook ataupun Meta sudah pun meluncurkan AI yang tersendiri, Google pun ada, Microsoft pun ada AI yang tersendiri. Dan penggunaan AI pada tahun 2024 pada pendapat saya akan makin meningkat. Peranan ataupun bagaimana Yayasan Penraju melihat untuk memberi sumbangan untuk memastikan wujudnya bakat yang mencukupi dalam bidang AI. Okay, so bidang AI adalah ataupun kecerdasan buatan. Kita tak boleh memberikan latihan kepada bakat-bakat, terutamanya bakat-bakat Bumiputera di dalam bidang teknologi seperti AI dan juga data analyst dan juga data modeler tanpa mengenal pasti apa yang diperlukan oleh industri. This is one sector yang kita kena betul-betul rapat betul dengan industri. Apa yang industri perlukan at all levels. That's why pada tahun lepas, akhir tahun lepas, kita dah di Yayasan Penraju, kita telah pun bekerjasama dengan beberapa institusi seperti di Sarawak, SDEC, di Sabah, SINIC dan juga IDS Sabah, dan di Kerajaan Persekutuan MDEC dan sebagainya, dalam mengenal pasti apa yang diperlukan dari segi peringkat kerajaan ataupun peringkat perkhidmatan awam. Okay. Di peringkat swasta pula, mereka memerlukan keperluan yang kadang-kadang berbeza dengan apa yang diperlukan oleh perkhidmatan awam. Dan kita pun telah mengenal pasti beberapa syarikat-syarikat swasta di mana mereka telah mengenal pasti these are the jobs yang diperlukan dalam these sectors. Apabila kita dapat tentukan all these requirements daripada industri, baru kita pergi balik dekat kita punya training providers dan kita mengenal pasti these are the training providers that can actually meet the demands of the industry. Dan kita sebagai platform yang boleh mengenal pasti bakat, mengenal pasti keperluan industri dan mengenal pasti dan memilih training institute ataupun institutions, kita gabungkan, himpunkan semua ni, kita bikinkan satu program yang kita namakan Peneraju Teras Teknologi. Okay. Dan dari sini kita dapat sediakan beberapa possibilities of opportunities of learning, terutamanya dalam AI, dan di mana kita dapat memenuhi keperluan industri dan dapat dipenuhi keperluan latihan oleh technology providers, iaitu program partners ataupun program managers, dan mereka yang bakat yang kita nak cari ada minat dalam dalam pembelajaran ini. Namun demikian, kita ada teething issues. Di Sabah Sarawak, apabila kita tawarkan program-program sebegini, angkanya sangat rendah. Sebabnya mungkin mereka bakat-bakat di Sabah dan Sarawak mungkin tidak nampak keperluannya, mungkin tidak nampak kebolehan mereka untuk mendapatkan pekerjaan lokal di bandar-bandar besar di Kuching, di Sarawak dan juga di Sabah. Dan kalau kita tengok bandar-bandar di Sarawak, antara syarikat-syarikat teknologi hanya berpusat di Kuching sahaja. Namun di Miri, Bintulu, Mukah, Sibu dan sebagainya tak ada peluang pekerjaan untuk industri ini. Di Sabah pula sama. Bandar-bandar seperti di Kudat, Semporna, Kota Belud, Kundasang dan Tawau tidak dapat memberikan peluang pekerjaan dalam sektor ini. Kalau ada pun ia berpusat di Kota Kinabalu. Jadi demikian, bakat-bakat di Sarawak dan Sabah harus berhijrah ke Semenanjung ataupun mungkin keluar Malaysia untuk mendapatkan peluang pekerjaan ini. Dan disebabkan itu, appeal ataupun daya tarikan untuk bakat-bakat dari Sabah dan Sarawak untuk memasuki bidang ini sangat kurang. That's a big issue that we have to grapple with untuk tahun 2024. Isu ini tidak berlaku di Semenanjung kerana banyak tempat seperti mana kita dah sebutkan sebelum ni, Yayasan Penraju dah bekerjasama dengan all the technology parks in Malaysia, including the high tech park dekat Kulim, di mana kita boleh tempatkan bakat-bakat sepanjang waktu latihan mereka dan sejurus lepas latihan mereka dilatih kepada tempat-tempat di high tech park di Kulim, di Penang dan juga di KL Selangor dan juga di selatan di Johor. Jadi kalau kita tengok all these areas, job employment, data yang kita ada adalah lebih daripada 90%. Kalau mereka memasuki teras peneraju teknologi, mereka selesai, 90% will be hired in their respective industries at the respective gaji. Okey, teras peneraju ini merupakan
betulkan saya kalau saya salah, ini bukan degree program ya, tapi inilah program profesional bagi graduan ataupun bagi individu yang mahu berkecimpung dalam bidang-bidang ini. Contoh yang kita bagi tadi, cyber security, certified financial analyst dan sebagainya. Boleh cerita sikit berapa lama program dan kebolehpasarannya? Tadi kita katakan 90%, bagaimana pula untuk let's say kebolehpasaran, boleh tak kita ekspor kita punya skill ke luar negara? Ya. Macam mana bacaan? Satu soalan yang sangat bagus. Untuk bidang teknologi, kita ada tawarkan pelbagai program dan mereka akan mendapat sijil yang diiktiraf oleh pasaran. Ini bukan sijil yang dikeluarkan oleh Astro ataupun saya sendiri ataupun yang sebenarnya. This is a certified program di mana mereka dapat menggunakan sijil itu untuk mendapatkan peluang pekerjaan di tempat-tempat lain. Okay, that's one. Nombor dua, yes, it is not a degree program sebab dia sebenarnya kita tak melatih more university graduates. Largely because kita bukan universiti, tapi tambahan pula antara objektif dan mandat yang sebenarnya di Kementerian Ekonomi adalah untuk menaik tarafkan ataupun upskilling bakat-bakat di Malaysia ini. Okay? Dan yang ketiga, kebolehpasarannya sangat tinggi untuk bidang teknologi. Namun demikian, ada 4 lagi teras yang kita tawarkan yang juga angkanya sangat menarik, seperti teras specialist untuk meningkatkan ataupun upskill medical officer di Malaysia menjadi specialist doctors di Malaysia. Ada peneraju teras profesional untuk memberikan pengiktirafan yang lebih mendalam terhadap graduan kewangan dalam chartered accountancy, CFA dan sebagainya. Ada juga teras peneraju tunas di mana pada bulan 12 kemarin saya baru pulang daripada Pulau Pinang dan kita telah mengambil 300 anak-anak tingkatan 2 daripada 10 sekolah di Kedah dan juga di Perlis untuk membantu mereka mendapatkan latihan pembangunan insaniah dan nurture and development program ataupun pemupukan bakat di mana kita ajar mereka untuk kerjasama dengan collaboration dengan tim mereka untuk memastikan mereka diberi pengenalan terhadap industri-industri yang wujud di dalam sektor mereka seperti di High Tech Park dan sebagainya. Dan industri-industri ini semua mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi. But again, there is a big critical problem here di mana kita harus memberi tumpuan terhadap gaji, dan gaji ini sangat-sangat penting. Dan disebabkan itu, apa yang kita buat untuk tahun 2024 ini harus diberi tumpuan yang khusus terhadap dasar-dasar pembangunan gaji seperti dasar gaji progresif. Kita boleh minta gaji lebih tinggi, tapi kalau ia tidak digandingkan dengan produktiviti yang meningkat, ini akan memberikan satu situasi di mana syarikat-syarikat swasta dan juga employers tidak dapat memberikan competitive advantage dekat pasaran kerana kos gaji mereka meningkat, namun pengeluaran mereka mungkin tidak meningkat atau penambahbaikan mereka tidak meningkat. So how do we increase the productivity of these corporations and companies? Especially bila kita tengok data daripada SSM menunjukkan bahawa 97% syarikat-syarikat Malaysia adalah PKMS, micro juga. Dan bila micro maknanya diorang employees ataupun bekerja di bawah 5 orang dan biasanya bawah 3 orang sebenarnya, yang pengasas dan juga 2 orang pembantu normally. How do they upskill their staff when the only thing that they are offering is bare basic? Contohnya F&B, contohnya two-man shop, workshop dekat kedai runcit untuk batu, rumah kedai untuk repair kereta contohnya. It's very hard for us to help to upskill them. Jadi untuk mengenal pasti forecasting untuk jobs for these areas is to understand how they can actually grow their own businesses as well. Dan disebabkan ini, teraju dan Yayasan Peneraju akan bekerjasama lebih mendalam untuk memastikan bahawa kalau ada syarikat-syarikat pengusaha yang masih lagi di peringkat mikro dan mungkin kecil, belum lagi medium dan juga besar, ada possibility untuk mereka menggabungkan usaha mereka dalam usahawan mereka untuk memastikan bahawa mereka kekal relevan dan kompetitif di pasaran. It's not easy because when you're asking
2-3 small entrepreneurs to actually work together, but that might not necessarily be in their interest. Sebab you ada business sendiri, I pun ada business sendiri. What is it in us to combine? Basically bukan compete but collaborate. Yes, okay. So collaboration is a big deal. So dengan sebab itu kita akan menyaksikan bahawa kolaborasi di antara perniagaan-perniagaan kecil dan mikro untuk tahun 2024 juga akan menyaksikan pertambahan yang sangat menarik untuk tahun ini. Okey, kita juga nak cakap mengenai upskilling. Upskilling golongan pekerja, terutama sekali yang bekerja, berkhidmat di syarikat-syarikat mikro ini. Pertama sekali, tadi disebut sebagai gaji mereka juga tak banyak, bare minimum. Kedua, bilangan mereka ini ramai. Dan kalau kita lihat kepada micro credential programs, Yayasan Penaju tak terlibat sangat dengan micro credential program? Tidak terlibat sangat dengan micro credential program, namun kita ada program-program rintis yang kita laksanakan untuk memastikan bahawa kalau ada peluang untuk kita scale up this pilot programs, kita akan lakukannya. Antaranya grey economy ataupun silver economy, di mana Malaysia akan menjadi negara benua dalam menjelang 2023 dan negara tua menjelang 2040. Apakah persediaan yang kita boleh lakukan dalam sektor ini? Ada dua. First is AI and robotics, yang kita dah sebutkan tadi. Baru ni saya bawa balik daripada SDEC di Kuching. Bukanlah baru sangat, about 2 months ago, 3 months ago. Saya bersembang panjang dengan Nurse Grace. Dia ni seorang robot. So dia akan jadi nurse saya insya-Allah pada 10-20 tahun nanti bila saya dah tua. Tapi That's one area. Another area is penjagaan tua, di mana kita akan melatih mereka yang tahu menjaga orang tua tetapi tidak mendapatkan pensijilan yang diiktiraf oleh badan-badan berkanun. Certified carer lah ni. Certified carer. Dan pembelajaran mereka ada julat dia ada 3 bulan, ada 6 bulan dan untuk pilot program rintis ini kita ada ambil ramai daripada golongan orang asal di perkampungan di Perak khususnya, namun ada juga bakat-bakat yang kita dapat ketemukan di di Selangor dan juga di Kelantan hasil kerjasama Yayasan Penaju dengan Jakowa. Okay, so itu satu where kita boleh develop this kind of talents. Dan dengan itu kita boleh saksikan kita dapat menjelaskan problem statement kita, iaitu what will happen when we all become an aged nation menjelang 2023. Itu satu. Kedua adalah penekanan yang lebih mendalam terhadap upskilling untuk graduates, sebab kita dah pun menyatakan bahawa bukan semua yang diperlukan oleh masa sekarang akan diperlukan nanti. Think about it. Graphic designer sangat merupakan satu pekerjaan yang sangat diperlukan oleh industri sebelum ini. Namun dengan adanya AI seperti ChatGPT, terdedah kepada risiko. Ada peluang pekerjaan ini makin tipis. But kerja-kerja evergreen seperti chartered financial analyst, chartered accountant will always be needed. Dan kalau kita tengok chartered financial analyst, kita dah latih lebih kurang 200 bakat untuk chartered financial analyst. Namun mereka yang menyelesaikan ataupun selesai pembelajaran mereka segelintir sahaja sepanjang 2-3 tahun ini. Sebab CFA, peperiksaan CFA sangat-sangat susah. Namun, ia sangat diperlukan oleh syarikat-syarikat pelaburan besar negara mahupun syarikat pelaburan kecil. Tapi ia diperlukan oleh PNB, KWSP, EPF, Bank Negara. Semua gelik dalam Malaysia. Semua. And of course, the boutique private equity firms. Yes. Dan all this is required and needed. Tapi bila kita tengok, jumlah mereka yang nak memasuki program CFA ini sedikit. Daripada angka yang saya baru dapatkan, 600 orang memohon, tapi yang melepasi syarat adalah 50 orang sahaja. Ini untuk tahun 2023. Dan angka ini saya sangat pesimistik juga untuk tahun 2024, di mana kita mampu melihat mungkin 50-60 orang juga untuk tahun 2024. This is too small sebenarnya. Sebab bila kita tengok chartered holder on CFA adalah 1,000 orang di Malaysia. Tapi di Singapura 5 kali ganda dan di Hong Kong 10 kali ganda daripada angka tu.
Dan itulah membuatkan kedua market ini, kedua ekonomi ini sebagai the financial hub. Yeah, that's right. See, that's why you have CFAs and Hong Kong and Singapore, terror. Now, kalau Malaysia berangan nak jadi sebuah financial hub, we can. But CFA ada 3 papers and of course each paper normally bakat memerlukan 3 tahun kalau ada terror lah, kalau dia tak ada ulangi peperiksaan. Tapi andai kata ada proses pengambilan peperiksaan, mungkin ia mengambil masa 5 tahun. Right. Kena ingat, ini semua kalau you tak ada degree, agak payah untuk you buat CFA. So, you kena wait until you ada degree. Buat degree economics ataupun accountancy. Finance especially. So, if you ada degree, and especially for level 1, you can actually take your level 1 exam in your final year of university sebenarnya. Dah boleh dah? Dah boleh dah. I mean, yeah, these are the things that you're thinking of lah. Okay. So, untuk chartered accountancy status pula, okey, dia ada 2 cara. Lepasan SPM, ambil masa untuk kita bangunkan bakat ini dari SPM dan after 6 years dia boleh dapat chartered accountancy. Itu satu pathway yang kita tawarkan. Another pathway is by some providers seperti Jabatan Accountant Negara Malaysia dan juga MyPac. Dia membantu untuk bakat-bakat ini mendapatkan scholarship mereka. Okey. Kita dah tak punya masa. Terima kasih banyak kerana berkongsi bacaan. Tapi saya tahu Ibrahim ada banyak lagi mahu berkongsi mengenai peluang-peluang yang ada, terutama sekali untuk golongan belia yang punya bakat dan juga mahu ada bakat itu dan mahu ada ke masa depan yang lebih cerah itu, terus saja ke Yayasan Peneraju, semua dekat yayasanpeneraju.com.my. Terima kasih banyak Ibrahim Sani, CEO Yayasan Peneraju. Terima kasih kerana mempelawa saya. Ini second time saya datang balik ke studio Astro. Tapi apa yang saya belajar untuk for the last 30 minutes ni adalah individu ataupun pihak seperti Yayasan Peneraju, pihak seperti Ibrahim Sani ni, mereka ambil sikap yang lebih anjal, sangat responsif dan terhadap masalah yang dihadapi, terutama sekali bukan masalah, cabaran yang dihadapi, terutama sekali melihat kepada usaha untuk mantapkan bakat dan juga kuasa ekonomi rakyat dan negara. Okey, terima kasih banyak. Nanti datang lagi untuk program seterusnya. Saya Syamsul Johari, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.